Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung kitab Bimbingan Fardu Ain muka surat 111. Yang keempat, nifas. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang keempat, nifas. Ibu-ibu yang telah habis masa nifasnya, wajib mereka mandi sebelum mereka melakukan solat atau ibadah-ibadah lainnya. Yang kelima, wiladah. Maksudnya seorang wanita yang sudah melahirkan anak yang tidak diiringi oleh darah seperti darah nifas. Termasuk juga dalam hal ini wanita yang keguguran. Yang keenam, mati yang bukan mati syahid. Baik, kita sambung lagi perbahasan tentang perkara yang mewajibkan mandi. Kita ulang balik. Yang mewajibkan mandi, yang pertama janabah, dan yang kedua haid, kemudian nifas, kemudian wiladah dan mati. Janabah itu dua perkara lah, iaitu persetubuhan, iaitu jima' atau keluar mani, dipanggil janabah. Kalau haid, nifas apa tak panggil janabah. Walaupun haid dan nifas tu hadas besar, faham? Haid hadas besar, nifas hadas besar. Wiladah beranak hadas besar. Jima' hadas besar. Keluar mani hadas besar. Tapi yang orang panggil janabah tu ialah jima' dan keluar mani sahaja. Faham lagi? Kalau perempuan keluar haid, orang panggil junub. Laki-laki atau perempuan yang keluar mani, orang itu dipanggil junub, orang tu. Dan hadah dia itu dipanggil janabah. Kalau yang keluar haid, yang keluar nifas, hadas haid je, atau hadas besar. Tidak dipanggil janabah. Bulan lepas dia kata haid. Haid ni maksudnya wajib mandi ialah ketika berhenti haid. Bukan keluar haid wajib mandi. Keluar haid menyebabkan dia berhadas besar, tak wajib lagi mandi. Bila wajib mandi? Bila sudah berhenti darah haid. Kemudian malam ni dia kata nifas. Nifas pun wajib mandi. Maksudnya bila kering atau berhenti darah nifas. Paling sedikit nifas ialah sedikit. Maknanya sehari atau 2 hari. Kalau dalam kitab-kitab fiqh dia kata walaupun keluar setitik. Dalam kitab lama terjemah Jawi dia kata sepeludah. Sepeludah ni macam sekali ludah je. Tapi bukanlah gitu, maksudnya sedikit. Dia panggil nifas. Nifas ini nak kenal dia beza dengan haid. Haid ini ialah keluar setiap bulan pada perempuan yang golek. Setiap bulan keluar atas jalan sihat. Maksudnya keluar haid tanda perempuan itu sihat. Hak lain kalau keluar darah tanda tak sihat. Faham? Kita tengah-tengah duduk kerja jabat, kau telefon bini, gebah tubik darah ke hidung. Tanda sihat ke tanda tak sihat? Tak sihat. Tak sihat. Bagi kita. Tu lelaki pula tubik darah ke selinga. Tanda sihat ke tak sihat? Tak sihat. Tu beza dia, faham? Orang kata Tok Ki ni suruh balik suruh buat apa? Tubik darah kat mulut. Sihat ke tak sihat? Tak sihat. Tengah-tengah kerja orang telefon bini, orang kata, bini mu tubik darah kat mana? Kut kemaluan. Sihat ke tak? Sihat tu haid. Faham lagi? Itu dia kata keluar darah haid ala sabili sihah,
atas jalan sehat. Tanda dia sehat. Perempuan yang sehat, dia ada period. Faham lagi? Kitaran dia betul. Sebulan keluar darah. Sebulan keluar darah. Nah, kalau keluar ke hidung, sebulan keluar sekali. Tak sehat tu, kena pergi berubat. Nah, tapi ada tak orang puang, laki-laki, suami, gata bini dia. Doktor kata sakit dia. Keluar darah kok, parat. Keluar ni, keluar. Sebulan keluar 7 hari. Doktor berubat. Doktor tu balik lah, sihat. Itu faham lagi. Jadi Allah yang buat atas perempuan-perempuan manusia ni, anak Adam. Nah, tanda sehatnya, tanda comelnya, kesihatan dia, keluar darah sebulan sekali. Jadi kalau sebulan ada 30 hari, keluar 7 hari, haid. Berapa hari tak keluar? Tu dipanggil hari suci. Nah, kalau sebulan tu dia keluar 6 hari saja, 24 hari suci. Itulah pada jalan kebiasaan. Ada juga hak dah cambar. Hak dah ikut jadual ada juga. Tapi kita khabar ni mudah faham. Atas jalan biasa. Kalau sebulan keluar 6 hari, 24 hari suci. Baik. Nifah ni apa dia? Nifah ini ialah darah yang keluar macam haid juga. Tetapi selepas habis beranak. Nampak? Dia kata, bini kata, sebulan 7 hari keluar nifah. Bengong lah tu lelaki. Lagi. Kalau sebulan 7 hari keluar nifah, tu darah dia benarnya. Darah haid ni bahan nifah. Orang suruh kita dengar, dia tak mugi. Ini bahan nifah bulan kali. Bukan. Makna nifas huwa damul ladzi yakhruju min rahimil mar'ati akibal wiladah. Begitulah kita akan jumpa definisi atau ta'rif yang dibuat oleh ulama atau yang seumpama itu. Maknanya nifas ialah darah yang keluar daripada rahim kandungan perempuan selepas selesai beranak. Jadi bila anak sudah keluar, baru keluar darah, itu namanya nifas. Anak sudah keluar semua. Kalau anak baru keluar separuh, baru beranak, baru keluar kepala lah. Tubuh masih dalam badan, dalam mak dia. Faham? Kepala baru keluar. Lepas tu keluar darah. Bukan nifas. Faham? Atau keluar semua dah. Kaki sebelah, elok kiri tak keluar lagi. Contoh. Tapak kaki tak keluar lagi. Lepas tu keluar darah. Bukan. Sebab tu ni kalau di sini dia kata nifas. Wiladah maksudnya penaitan sudah melahirkan anak yang tidak diiringi. Maksudnya habis keluar anak, keluarlah darah, tu panggil mengiringi. Faham lagi nifas dengan haid. Jadi masa sakit nak beranak, contoh tak beranak lagi, sakit nak beranak, panggil bidang, panggil ambulans, keluar darah. Anak dah keluar darah dulu. Itu bukan darah nifas. Okey? Atau maknanya keluar dah separuh anak dan keluar darah, bukan. Dia akibal wiladah. Selepas keluar dah anak, baru keluar darah. Maka itu dinamakan darah yang selepas keluar anak, itulah bermula nifasnya. Kalau kebetulan beranak itu dengan masuk waktu subuh, maka keluar nifasnya itu dalam waktu subuh. Faham lagi? Jadi kalau dalam waktu maghrib, contohnya bila bapa masuk waktu maghrib, orang bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, nak beranak. Faham? Panggil bidang apa semua, pukul 7.30 bang maghrib, tak beranak lagi. Pukul 8 beranak. Jadi 7.30 sampai pukul 8, dang tak dia nak solat? Dang tak? Dia boleh tak solat? Tak boleh. Pasal apa? Pasal tengah keluar darah. Faham? Tengah proses nak melahirkan anak. Orang bang 7.30 kejut bang sakit perut dulu. Bila keluar anak pukul 8. Bermakna dia sudah mendapat masa mengerjakan solat fardu maghrib selama setengah jam. Nampak? Tapi dia tak boleh nak solat, darah sudah keluar, berhadah. Maka selepas kering darah nifas, lepas nyala bila-bila, faham lagi? Dia kena qada maghrib. Tok laki kena tanda. Tok laki tanda tak? Masa ni beranak. Tak, duk main TikTok. Betul tak? Ni. Ke tak betul?
Duk tahu ke tu? Atas cermin tu. Nah, tahu ke? Belum tahu beranak tu tak? Tengok tu. Cerita benda best-best kan. Faham tak? Kaki YouTube tu. Nah, tanda lah. Bermakna kat gini. Awak hari tu beranak pukul 8. Tapi sakit pukul 7. Nak, bermakna tak dang mayat garik itu. Kena kata. Tu baru suami lagi. Misali lah. Kita tak misali, suami tali-tali. Nah, faham lagi? Waktu benda-benda gini, orang nak belajar benda gini. Ambo. Orang nak belajar kisah ni, orang nak benda. Nak kisah Dajjal. Macam mana Imam Mahdi kat pergi bawa dera. Tak, duk bahas tu pagi hutang. Hak fardu ain tak boleh belajar. Nah, berarti tak tahu ke benda. Dia berkait dengan hukum. Nak masalah keluar darah. Berkait dengan puluh-puluh hukum. Nak, biar kita belajar komang apa. Orang lain nak bahas hak tinggi-tinggi belaka. Sebab apa orang suka nak cakap benda tinggi-tinggi? Sebab orang akan perasan, orang akan kata kita pandai. Orang kata kita bisa. Betul tak? Ada netizen duk balas bab darah nipah. Ada? Ada. Dah, tidak balas masalah fatrah, masalah naqaq dalam bab haid. Tidak balas. Dia budak kecil. Nah, jangan kita terikut-ikut. Nah, kita belajar yang fardu ain. Baik kalau anak itu kembar. Nah, kembar. Nah, masa pergi scan itu doktor dua anak kembar. Nah, masa pergi potostek perut. Potostek hang lagi. Potostek kalau kita ambil buku ni dia pakai gini je. Boleh print sini. Betul tak? Nampak dah ni, betul tak? Dah kalau kata nak pergi scan perut tu pakai potostek tak? Stek kau dia buat. Betul tak? Nampak dalam tu kan? Nak print lah print nak buat album. Nak buat dalam Facebook. Faham lagi? Potostek perut. Scan tu lah dah. Keluar dah seorang anak. Hak seorang tak lagi. Takkan keluar dua. Matilah mak. Nak keluar seorang dulu. Hak seorang dipanggil hak sulung. Betul tak? Hak busu keluar nombor 2. Hak busu tak keluar lagi. Keluar darah. Bukan nipah. Ingat dah? Pasal apa? Nipah artinya setelah habis keluar anak. Dah habis lagi? Dah ada seorang lagi. Keluar yang kedua dah. Barulah keluar darah. Itu permulaan nifas. Faham tak? Ajar. Di Australia ada kembar 8. 9 macam anak anak jujur. Boleh ada. Allah punya kuasa. Tak? Kembar 9 tu. Wiladah ni bahasa Arab. Bahasa Melayu beranak. Bahasa Melayu lah. Kalau Melayu kapung lah dulu beranak dah. Nah, kalau orang KL bersalin. Melahirkan anak. Tak apa, bersama tulis je. Betul tak? Ni Terengganu beranak. Dah kita tengok Minah beranak. Makna kata orang Terengganu Nah. Kalau hok speaking sikit dia kata benda. Dia. Cik Mak, orang putih panggil bila beranak? Give birth. Beranak. Tak. Kedai makan. Dah musim-musim cuti. Jadi pelayang dengar orang cakap tetamu dia kata nak pergi tengok orang beranak. Belam-belam minta nasi nak makan. Terengganu. Murah harga. Lagi kira 45 je. Nampak? Nak tengok orang bersalin kat Terengganu. 80 lagi. Ada gak kedai gitu, betul tak? Asal kalau luar dia cah harga tinggi. Ada tak gitu? Ada. Tak betul tu. Nabi marah kat gitu. Mu cari makan untuk benda. Untuk pergi makan nak bini kita.
Kita gigi tindah orang gitu. Nah, orang sekapung cah harga biasa. Dengar orang KL mari, orang Johor mari, cah harga tinggi. Nah, memang suka betul 40 ya kamu bahas saja gitu. Berkat ada. Jangan buat kerja gitu. Harga sama je. Kalau kita nak potong atas kita. Nak, kita potong kawan kita, bau harga dah. Ni free dah apa nak dara. Nah, orang ada kena. Harga biasa ni dah orang luar. Otak harga mahal. Give birth. Nah, dulu kalau orang beranak, dululah tradisi kita orang Melayu. Orang mari tengok, betul tak? Last kali mari tengok orang beranak tahun 80-an. Nah, lah ni ada cara dah. Nah, belah rumah dia tak tahu apa anak. Belah rumah dia, jiran dia tak tahu. Beranak tak beranak. Ni balik mati je. Mati je. Betul tak? Itu last kali kita tengok budaya baik nak menghormati hak jiran, kasih sayang tahun 80-an. Nah, mungkin ada lagi sekarang tapi di ulu-ulu je lah. Dulu kan kalau 80-an, kalau beranak bini kita, habis orang mari, bukan orang lelaki lah, orang puang lah. Nak, orang tanam pisang, orang mari pisang, orang pelaut, orang mari ikan air. Nah, orang bandar, orang mari hadiah. Betul tak? Orang kata aktiviti ya. Bola sapu. Nah, suka. Orang candak sutong, hari sutong 2 kilo. Nak, saudara hok ke Mamang, saudara hok kalau berang, mari tengok. Ya atas dia kalau hok naga kain, pakai kain, wak kain, 2 kayu dia. Nah, hok naga besi buruk, hari pergi abau. Dah dia juga besi buruk, besi buruk. Nah. Siapa bini kata bila orang balik belaka penuh barang-barang dengan tuala, dengan sabun, dengan selimut, dengan tudung saji budak. Tudung saji budak. Pak buka jadi macam tudung saji, bukan tudung saji, perkuk baby tu kan. Oh, siapa 3 4. Nah, baby seorang Suk lelaki ambil tidur sekuk muka. Dah sayang ke dia. Seronok je bilang hadiah ni dah. Bila orang balik belaka bang. Banyak boleh kita beranak pula tak. Tu yang boleh anak ramai. Nah, ni tak ada layang mu. Beranak asyik situ. Kita jadi macam orang barat dah. Makin lama makin terhakis. Berkasih sayang sesama kita. Wiladah bahasa Arab, bahasa Melayu, beranak atau melahirkan atau bersalin. Jadi bilakah wajib mandi wiladah? Jika dia beranak tidak ada darah. Kalau dia beranak ada darah, maka hukum nipah je lah. Tak pakai ada hukum beranak tu. Maksudnya tunggu darah nipah kering baru mandi. Tapi kalau dia beranak tidak ada darah. Dah goliknya beranak ada darah. Faham? Jarang-jarang, nadir, miracle. Dia panggil. Hak pelik-pelik sekali-sekala je, beranak tak ada darah. Contoh, beranak belah. Contoh, tak ada darah. Contoh, maka wajib mandi. Mandi tu dipanggil mandi wiladah. Kalau ni dipanggil mandi nifas. Faham? Lama mana nifas kalau keluar? Paling sedikitlah, setitik atau secawan atau setengah liter atau sejam je atau sehari saja. Itu panggil sedikit. Berarti maka wajib mandi. Contoh dia keluar nifas 3 hari, waktu tak ada, wajib mandi. Atau dia keluar nifas 5 hari saja. Dah golik ini 40 hari. Faham? Kebiasaan perempuan itu 40 hari. Ada yang 38, ada 42. Biasa 40. Paling lama 60. Maknanya hari ke-61 masih ada, bukan nifas. Itu istihadah. 60 hari saja dia kena mandi. Lepas yang istihadah itu wajib semayang. Tapi kalau dia tak belajar, 2 bulan, 3 bulan keluar nifas, 90 hari. 90 hari tak semayang. Anak mak gua dengan dia tak belajar. Orang sibuk mengaji pada main, dia duduk Zumba lah apalah. Duduk layang cerita Korea. Budak-budak muda perempuan kita, dia tak belajar bab nifas, bab haid, hukumnya berkait dengan semayang, masa mana kena qada, masa mana tak kena qada, dia tak belajar rugilah. Baik, dia keluar 5 hari saja.
Dia pun tunggu lagi. Pelik 3 orang anak yang lepas 42 hari, 40 hari. Faham lagi? Tapi anak keempat ni 5 hari je darah. Dia pun tak semayang lagi. Takut keluar esok kan lah. Hari kenang ke-7. Bila dia tak semayang lagi, tak apa. Faham? Kerana ihtiyat, kerana bercermat, takut ada lagi darah. Tiba-tiba tak keluar betul dah. Faham lagi? Maka yang ditinggal itu wajib qada. Tanda. Macam haid juga. Biasa dia haid 7 hari. Tiba-tiba dia haid 2 hari je. Contoh. Tak nak bulan 7 hari, 8 hari, 6 hari, 7 hari. Faham? Bulan tu sekali pelik, 2 hari berhenti darah. Dia pun tak semayang lagi. Tapi dia tanda lah. Faham? Start kering tu masa Zuhur contoh. 2 hari tu disipang nak suruh, nak takut keluar lagi, tak keluar dah. Maka hukumnya dia qada balik 2 hari yang dia tinggal tadi. Faham lagi? Mudah je lah. Termasuk juga dalam hal ini wanita yang keguguran. Baik. Apa beza beranak dengan gugur? Malam ni kita tahu lah. Waktu hutang mari. Mari dengar. Tak? Hak jauh dengar live. Ada live tak? Ada live. Hak jauh tengok live. Tak? Hutang kan? Hak dekat mari. Hadir dalam majlis ilmu. Hak jauh Facebook live. Tak kena bayar pun. Apa beza beranak dengan gugur? Malam ni kita dapat maklumat yang betul. Beranak maksudnya anak keluar daripada kandungan sekurang-kurangnya 6 bulan dan ke atas. Maknanya jika dia sudah mengandung, sudah pregnant, sudah hamil, selama 6 bulan, kemudian keluar anak, itu dipanggil beranak. Faham? Contoh hari ni genap 6 bulan dia mengandung. Petang tu keluar anak. Orang tak panggil gugur, orang panggil beranak. Beranak apa orang panggil? Beranak tak cukup bulan. Faham? Beranak tak cukup bulan, tapi namanya beranak. Apa makna gugur? Makna gugur atau keguguran, anak dari dalam kandungan keluar belum sampai usianya 6 bulan di dalam perut. Contoh 2 hari lagi genap 6 bulan kandungan, keluar, orang tak panggil beranak, dia panggil gugur. Atau baru 5 bulan usia kandungan, keluar, namanya gugur. Atau baru 4 bulan dia keluar, nama beranak ke gugur? 4 bulan keluar. Pasal apa panggil gugur? Sebab belum sampai 6 bulan. Faham lagi ya? Maka apabila beranak dan keluar darah dinamakan nifas, begitu juga dengan gugur, iaitu keluar anak tak sampai 6 bulan. Maka jika lepas daripada gugur itu ada darah, maka darah itu sama hukum dengan darah nifas, iaitu tidak semayang, tidak puasa, hadas besar. Faham? Bila berhenti darah yang gugur tadi, barulah mandi dan semayang. Faham? Susah. Dan yang keenam, mati yang bukan mati syahid. Mati ni saja yang tidak wajib mandi ke atas orang yang mati. Yang lain, tuan dia wajib mandi. Keluar mani, tuan dia wajib mandi. Faham? Jima, tukang jima wajib mandi. Suami isteri itulah. Haid, yang mengalami haid itu wajib mandi. Nifas, yang berhenti darah nifas itu wajib mandi. Wiladah beranak, yang beranak tu wajib mandi. Yang keenam ni pelik sikit. Mati, dia tidak wajib mandi. Faham? Orang lain wajib mandikan dia. Bukan mayat tu wajib mandi. Faham? Kalau mayat bangun mandi pula, jadi bertambah mayat. Faham lagi? Orang mari ziarah kematian. Orang tengok atas gerai tak ada mayat. Dah mana jenazah? Tu duk mandi telaga bawah. Bom.
meninggal dunia. 4-5 orang pula orang kampung mati. Jadi dia tak wajib mandi. Wajib mandi atas orang yang hidup. Fardu kifayah, wajib mandikan dia. Dia duduk tidur itu, orang tak mandikan dia pun dia tidak berdosa. Orang mandi pun dia tak ada kaitan dengan dosa. Kewajipan itu bukan atas dia, atas orang hidup. Bila orang hidup sudah mandikan, maka terlepas tuntutan dan dosanya. Bila orang yang hidup tak percaya, tidak mandikan dia, berdosa semua orang yang duduk pada tempat mayat itu mati. Itu panggil fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Huwallazi yajibu wallazi alwajibu ala kulli mukallafin fa iza fa'alahu al-ba'du saqata 'anil baqin. Maksudnya suatu yang wajib atas semua orang, tetapi bila ada sebahagian orang yang buat, maka gugurlah dosa dan tuntutan daripada orang yang lain. Maknanya di dalam mukim cabang 3 ni ada 5,000 penduduk. Seorang saja sudah melakukan mandi mayat tersebut, maka yang baki lagi sudah tidak berdosa. Sebab tu orang yang melakukan tugas fardu kifayah, pahala je banyak. Tak? Orang semayang mayat, orang gali kubur, buat fardu kifayah. Kerana dia mengangkat kewajipan daripada orang lain. Orang yang berjihad, berperang. Kita tengok gali kubur komang. Mayang jenazah. Mayang jenazah pergi minta anak orang. Mari minta anak-anak baru lepas kolej. Diploma. Anak dara. Anak JKK. Ayah ada mari. Lama tak mari. Ya ke tak pakai topeng? Ya. Ya. Betul dia. Tapi lain sikit bunyi. Dulu halus sikit tau. Takut hok tipu. Ni ori ni. JKK. Betul. Asli ya. Ni asli. Lama 3 tahun pergi duan ni orang. Dalam internet budak-budak tanya mana. Kita kata tak tahu lah. Takut COVID tak tahu. Alhamdulillah sihat. Booster tak lagi? Dah. Aduh, alhamdulillah. Panjang umur lagi lah. Orang puan kalau kahwin dengan dia untung. Pasal apa? Dia tak boleh nusuk. Tahu tak? Tok lelaki lain, kalau bini tanya, dia boleh buat senyap. Mari cari tok lelaki duduk main dekat dalam kelab. Mak, abang mak. Bini aku. Bini balik tak nak masuk rumah orang. Tapi kalau nikah dengan dia, abang. JKK. Punya. Ya. Laki aku tu bunyi. Betul tak? Tak boleh nusuk dah. Allah Rabbi, panjang umur dia. Boleh kuah mana ni. Anjang ni mati. Dah. Kat mana dah tadi? Jeng habis dah. Dah lama 3 tahun tak dengar. Jadi orang mati ni dia tak wajib lah bangun mandi kerana dia sudah mati. Apakah makna mati? Adamul hayah liman kana hayya. Ketiadaan hidup bagi orang yang sebelum itu hidup. Itu makna mati. Tak digerak. Ni senyap dah. Itu maksud mati. Adamul hayah, ketiadaan kehidupan. Liman kana, bagi mereka yang kana adalah ia dulu. Hayya, hidup. Tadi hidup, sekarang sudah tidak hidup. Itu makna mati. Apa beza mati dengan maut? Maut itu tempoh hidup. Faham lagi? Macam road lah. Tempoh hidup road kereta ini sampai 31 hari bulan Mac. Contoh. Bukan 31 tu mati. Tempoh hidup. Bila mati? 1 hari bulan.
Jadi maksud ajal, tempoh hidup. Bila datang ajal, makna sudah sampai penghujung tempoh hidup, barulah dicabut nyawa. Malaikat cabut nyawa. Allah matikan, baru dipanggil mati. Baik, mati yang tak wajib mandi, mati syahid. Bahkan haram mandi, kata fuqaha. Nah, kenapa? Kerana darah mereka ini adalah saksi mereka berjihad pada jalan Allah. Jadi kalau kita dalam perbicaraan, dalam apa-apa kes guaman perbicaraan, kita hapuskan saksi, kita buang saksi, kita lupuskan bukti, salah tak salah? Salah, ha? Betul tak? Maka saksi bagi orang mati syahid, darah mereka. Di hari kiamat, darah tu menjadi saksi. Luka-luka mereka menjadi saksi. Nah, dan lagi pula darah orang mati syahid di hari kiamat berdarah-darah bangkit di padang mahsyar. Dan darah mereka itu mengeluarkan bau kasturi. Kasturi ni jenis wangian lah. Wangian banyak dalam dunia. Bunga melor, bunga kemoja, bunga Vietnam, bunga macam-macam. Nah, yang terbaik kasturi. Nabi pernah sebut dalam satu riwayat, atyabut thib al-misku. Sebaik-baik wangian kasturi. Maka Nabi pernah sebut tentang darah orang mati syahid, inna damahu yafuhu miskan yaumal qiyamah. Sesungguhnya darah orang mati syahid akan mengeluarkan bau kasturi pada hari kiamat. Jelas itu. Baik, mati syahid tak boleh dimandikan. Maksudnya wajib mandi dalam bab mandi mayat ini ialah jenazah yang mati selain mati syahid. Faham lagi? Baik, apa makna mati syahid? Mati syahid ini ada dua jenis. Yang pertama, syahid dunia. Yang kedua, syahid akhirat. Syahid mana yang tak boleh kita mandikan? Syahid dunia. Apa maksudnya syahid dunia? Orang yang meninggal dunia kerana berperang untuk Islam. Contoh dalam peperangan Badar. Betul tak? Melawan tentera kafir musyrikin. Itulah. Mereka yang mati dari dalam tentera Islam dipanggil syahid dunia. Ada lagi ulama sebut, dibahagikan lagi syahid dunia akhirat. Ada kita pendek ya ni. Dua sudah. Syahid dunia dan syahid akhirat. Maksud syahid dunia yang syahid ma'rakah, mati dalam peperangan. Atau daripada habis dah perang dia baru mati, tapi luka dari peperangan, juga mati syahid. Contohnya kemarin dia berperang pagi kemarin. Pertempuran terakhir tentera Islam, contoh dengan tentera musyrikin, dia luka. Kena tembak. Nah, bila habis peperangan, asal tamat peperangan, dia tak mati lagi. Dia mati subuh tadi, mati syahid. Kerana luka itu dari peperangan kemarin. Faham tak? Jadi tidak dimandikan dan tidak disemayangkan. Ingat daripada 4 perkara. Yang asal wajib atas mayat kena buat 4 perkara. Mandi, kapan, semayang, tanam. Ulang balik. Mandi, kapan, semayang, tanam. 4 ni fardu, iaitu fardu kifayah. Tapi orang mati syahid tinggal kapan dan tanam saja. Itu pun kapan jikalau pakaian perangnya terbuka aurat. Jika pakaian perangnya tidak terbuka aurat sempurna, tak ada masalah, tanam saja. Nampak? Itulah antara kelebihan orang mati syahid. Bahkan Nabi sebut, kami para Nabi cemburu dengan orang mati syahid kerana kami disemayangkan dan yang syahid tidak disemayangkan. Bapa tidak semayang? Sebab semayang, sebab apa kita semayang? Dalam rukun semayang jenazah ada doa, ada baca Fatihah, ada selawat, lepas tu ada doa untuk jenazah. Doa untuk jenazah ni kita doa panjang umur ke apa? Ampun dosa. Doa ampun dosa. Okey? Dah, banyak-banyak dah. Allahumma fil lahu. Hak lain tu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, poin dia ampunkan dosa dia. Satu inti dia daripada semayang jenazah. Maka orang yang mati syahid
Allah kata dia ampunkan semua dosa, maka batu tidak disemayangkan lagi. Nah, dan Nabi kata jika mayat itu disemayangkan dengan 3 saf, hadis yang lain dengan 40 orang, ada yang hadis 100 orang, maka dimakbulkan doa, iaitu dia ampunkan dosa. Adapun yang mati syahid, sudah Allah ampunkan sebelum mayang lagi. Jadi tidak ada semayang. Faham lagi? Satu lagi dia panggil syahid apa? Syahid akhirat. Iaitu yang sebut dalam beberapa hadis, antaranya mati beranak, mati lemah, mati terbakar, mati sakit maung, wabak, mati apa lagi? Mati tertipu bangunan terbalik, sterong atas kepala, faham? Lepeh bahang lori. Nak, mati yang azab-azab, menderita dia. Nak, itu mati syahid akhirat. Itu mandi kapang semayang tanam macam kita biasa. Dan kenapa dipanggil syahid akhirat? Kerana dia dapat satu pahala asing yang suku pula. Kerana Allah matikan dia begitu susah. Orang lain mati hospital, mati atas beg, mati di rumah. Faham? Dia mati susah. Nah, mati kadang sangat sakit, mati beranak, sakit sangat. Nah, mati lemah. Nah, lemah. Jadi kita ambil air, balik sekarang muslang muka mula beseng. Macam ngakak 4 minit. Berasa azab tak azab. Faham lagi? Biasa 2 minit tahlil dah. Nah, nampak tak? Nah, jadi kita segera kita nak angkat. Kerana dia jadi dada lemah biar. Nak, mati terbakar, tubik tak boleh. Duduk lampi sampai mati. Kita kalau nyala gini boleh tak? Kita tahan 5 minit. Receh sini. Dah tahan dah. Ni semua badan nyala. Nak, bergelepar kali tak? Jadi akhirat dia dapat satu pahala, kata ulama. Ditunjuk di akhirat nanti ni pahala dipanggil. Yang mati terbakar tu contoh, mati terbakar. Kereta aksiden terbakar, tak boleh keluar. Faham? Ni pahala hajimu, betul. Ni pahala sembahyang, betul. Ni pahala mu sedekah buat pondok itu, beri 4,000, betul. Ni puasa, betul. Dah ni benda pula. Saya tak buat ni. Ni pahala mu mati itu. Mati terbakar, Allah beri pahala. Itu maksudnya. Faham lagi? Banyak soalan. Kemudian rukun mandi, wallahu a'lam. Baik, sumbangan malam ini untuk kebajikan dan maslahat surah Hajjah wa Isah kita ni. Semoga Allah Ta'ala membalas pada semua yang memberi sumbangan. Tolong gerakkan tong surau muslimin dan muslimat. Untuk yang melihat live, yang ingin menderma untuk maslahat dan mengimarahkan surau kita ini, tertera nombor akaun di Facebook live, iaitu CIMB 860-473-1093 Surau Wan Esah Empire. Dan untuk bil api, siapa yang nak bayar surau ini boleh guna akaun di bawah 220755330400 atas nama Muhammad Salbini bin Muda Surau Wan Esah. Mana tahu kita orang tengok daripada live, dia tergerak dalam hati dia nak bagi RM1 sebulan. Contoh, dia nak akaun dia nak ambil RM1 sebulan, RM1 sebulan, nak beri kepada surau ni tak? Mana tahu? Sebab dia cek tengok gaji dia rupanya RM2,000 sebulan. Dia berasa nak beri RM1 sebulan pada surau. Tak? Untuk dia RM1,999. Dia buat joli. Betul tak? Mana tahu? Baik pada tak derma langsung. Atau daripada yang tengok live Facebook, dia cek tengok KWSP dia, rupanya ada RM30,000. Mana tahu malam ni dia tergerak hati untuk memberi RM3. Untuk surau. Baik, kita tengok soalan. Wak gerak tong, wak gerak tong. Baik, barang-barang masjid dan surau yang lama dah rosak boleh kita binasakan. Contoh kipas dan kapet sebab ia tidak boleh digunakan. Apakah hukumnya?
Kita tukang masak mi goreng kuali pasar malam dan kita masak kuantiti banyak sampai mi kuah kuali. Mi kuah lempah kuali. Kira hukum kau ni? Bazir ke, dosa ke, halal? Baik. Dia kata barangan surau yang sudah rosak, boleh tak kita buang? Dengar baik-baik. Ulama-ulama fiqh melarang kita buang harta wakaf, surau dan masjid yang masih bermanfaat. Maksudnya, boleh diambil kegunaan. Jika sudah rosak, contoh Quran yang sudah repuk, itu boleh dihapuskan. Ataupun sejadah yang sudah repuk. Takkan kita nak ambil nak wis derma kat orang. Orang pegang cabut sejadah. Bang, sudah tak boleh dia ambil manfaat, maka boleh dibuang. Yang duk jaga sangat tu ulama, ialah masih boleh digunakan, dibuang. Tu. Faham lagi? Masih boleh guna, buang. Kenapa? Kerana joli, kerana duit banyak. Situ salah. Faham lagi? Nak jaga. Kalau benda yang memang tak boleh guna, nak apa-apa pun boleh buang. Barang pejabat, harta anak yatim yang sudah rosak. Kita tukang masak mi goreng kuali pasar malam. Kita masak kuantiti banyaklah. Sampai mi tu keluar daripada kuali. Hukumnya guana. Dah kuandamu. Dia nak masak mi keluar daripada kuali, mi terbang atas kuali, asalkan bersih sudah. Adakah membazir? Yang membazir tu dia gini. Maksudnya mungkin gini. Banyak sangat mi tu, dia kait ada mi yang terjatuh. Tahu tak? Jadi yang terjatuh tu bukan disengajakan. Kalau jatuh di tempat yang kotor, tak payah makan lah. Kalau jatuh di tempat yang bersih, sunat ambil balik. Lagi. Sebab tu kita makan nasi, di atas tikar, atas seperah, atas rumah kita yang bersih. Maka jatuh telur, akak mula. Kita angin jatuh telur, pium. Padahal jatuh di tempat yang bersih. Tapi kalau di bawah pinggang kita itu tanah kotor, maka baru kita buang. Faham lagi? Soalan seterusnya. Kita ada kawan bukan Islam, dia buat kita sakit hati. Boleh tak kita berdoa agar dia sakit hati? Tak faham? Kita ada kawan bukan Islam, dia buat kita sakit hati. Boleh tak kita berdoa agar dia sakit lagi hatinya? Hak sakit hati dia ke mu? Kita tak faham. Orang buat kita sakit hati, tengok kes lah, ada apa bendanya. Apa benda yang patut kita bertindak, ada yang tak perlu kita bertindak. Tengok keadaan. Kalau menyakitkan hati kita, dia merosakkan harta benda awam, tak boleh. Itu tak boleh diam, kena bertindak. Kalau dia sekadar mencela, merengang-rengangkan kita, merendah, itu tak ada masalah. Diam sudahlah. Main game dengan adik suka-suka, siapa kalah dia kena belanja makan. Adakah itu satu perjudian berdosa? Dia main adik-beradik, badminton, abang lawan adik. Kalau menang abang, adik kena belanja RM10. Kalau abang yang kalah, abang belanja adik RM10. Jadi mana-mana yang tidak bernasib baik, kena bayar. Itu namanya judi juga. Faham? Dia yang tidak judi ni gini, abang cabar adik. Kalau adik boleh menang lawan badminton dengan abang akan beri RM1000. Tapi kalau adik tu kalah, tak payah bayar apa. Itu tidak judi, boleh. Faham lagi? Saya lari laju. Mana-mana orang dalam kampung ni boleh berlamba menang dengan saya lomba lari, saya nak wish juta ke dia. Tapi kalau saya menang, tak payah bayar. Itu harus. Itu bukan judi. Faham lagi? Judi ni salah seorang akan kehilangan harta jika tidak bernasib baik. Nampak? Contohnya dia masuk tandingan memancing. Dia kena bayar harga jorang RM100. Kalau dia bernasib baik, dia dapat RM5,000. RM5,000 tu ambil mana? Duit pemancing lain. Betul tak?
Tapi kalau dia tidak bernasib baik, dia hangus RM100 tu. Maka itu judi namanya. Tolong baca rintihan amanah rakyat. Kerajaan belum lagi selesai tuntutan pampasan tanah rakyat bypass sampai sekarang. Jadi harap pihak pemerintah ambil cakna dengan rintihan tersebut. Peniaga masam tapi makanan sedap. Peniaga pandai tarik customer tapi makanan tak sedap. Kalau ustaz nak pergi hak mana? Muka tokai kedai masam tapi masak sedap. Nak pergi? Peniaga yang pandai melayan customer tapi masak tak sedap. Muka senyum lah mau. Kita nak pilih hak mana? Tengok kita nak pergi makan ke nak tengok muka orang. Kalau nak pergi makan, cari hak sedap. Biar muka masam pun. Kalau nak tengok muka tokai, cari hak senyum. Biar tak pun. Cuma apabila kita berniaga, tak kira niaga apa pun, maka kita ambil akhlak terbaik, akhlak Nabi. Antaranya sentiasa senyum. Itu adalah antara apa benda ni tarikan pelanggan. Bukan maknanya bila kita senyum masukkan tak sedap jadi sedap. Sekurang-kurangnya orang rasa senang hati. Kalau sedap pun, kalau muka kita ni macam rimak mau dengan pelanggan, ada ke orang sedup. Kereta aksiden berlanggar masuk atas kubur. Berdosa tak kalau kita nak alih kereta, kita pijak kubur? Kereta benda apa ni? Myvi, kereta King. Lopak masuk atas kubur. Baik, bila kereta dah terbabah naik atas kubur, kita nak alih, terpaksa pijak kubur. Apakah hukumnya? Dengar baik-baik. Hukum sengaja memijak kubur orang haram. Walaupun kubur orang fasik. Contoh kita kenal dia masa hidup itu. Faham tak? Dia tak semayang. Hari dia rajin mayang jemaah je. Yang lain culah dia. Faham? Tapi dia orang Islam fasik. Haram pijak kubur dia. Tak boleh pijak kubur. Adapun jika terpaksa pijak, contoh dalam kitab-kitab fiqh bab janaiz, kerana nak menyimpan mayat yang baru, terpaksa langkah atau terpaksa pijak. Kalau tak pijak tak boleh nak memasukkan mayat yang baru, dimaafkan. Jadi dalam bab nak alih kereta yang terbabah atas kubur ini, jika sengaja pijak, hukumnya haram. Tapi kalau terpaksa pijak, kerana kalau tak pijak tak boleh nak akad benda ni, maka dimaafkan. Sebab tu sampai di kubur berhati-hati. Kerana kita seperti berjalan di tempat orang yang sedang tidur. Kita masuk dalam satu dewan, satu dom, ada 40 orang sedang tidur. Dan kita nak pergi seberang, maka kita berjalan jangan lakok, jangan sepak kaki dia. Betul tak? Itu cara dia. Soalan seterusnya. Jika kita jual beli, tak sebut akad jual beli, adakah berdosa? Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, disyaratkan mesti ijab qabul akad jual beli. Saya jual barang ini dengan harga RM10. Saya beli barang ini dengan harga tersebut. Itulah jadi sah jual beli. Nampak? Dan kalau kita tidak akad jual beli, kita reda dengan harga RM10 yang dibayar oleh pembeli, dan pembeli reda dengan baju selai yang berharga RM10 daripada tangan penjual. Faham? Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, ini juga dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sah. Cuma ustaz-ustaz kita duk mengajar itu wajib akad jual beli itu atas pendapat yang muktamad. Faham lagi?
pendapat yang dipatwakan dalam mazhab. Nah, ada pun Imam Nawawi dipanggil pendapat ikhtar Imam Nawawi. Nah, asalkan ada redha, nah, ada hati pembeli dan hati penjual, nah, maka hukumnya sah dah. Cuma pendapat muktamad mengatakan lafaz jual beli itulah terjemahan bagi keredaan yang tidak dapat dilihat di dalam hati. Faham lagi? Soalan seterusnya. Apakah hukum saya menggunakan casing telefon yang ada gambar katung orang? Baik. Telefon dia, casing, tahu tak casing? Bekas tu lah, bekas. Atau housing, kau anda nak panggil apa pun, rumah dia. Telefon suku, pergi beli kedai DIY, pok dia masuk. Nah, kalau hak minat adudu, gambar adudu. Squid Game. Kalau orang pang gambar benda. Bunga lah. Lepas tu beliang lah. Dia ni gambar orang, dia minat tak? Contoh, dia minat sangat Perdana Menteri. Jadi dia buat gambar Perdana Menteri, gambar orang. Apakah hukumnya? Hukumnya tidak haram. Tidak haram. Tapi kalau gambar itu haram dilihat, gambar perempuan bogel, haram. Gambar orang itu dalam keadaan aib, haram. Jika kita beli dekat Shopee, di mana nak akad jual beli? Jual beli dengan online seperti jual beli bersurat, seperti jual salam. Syaratnya hendaklah barangan yang ditunjuk tidak boleh rahsia. Contohnya kita nak beli benda, barang itu ditunjuk. Faham lagi? Ditunjuk lah barang lah. Kita nak beli benda, contoh nak beli benda. Tak dapur. Tak pinggang. Rak dapur. Nampak takut bini pada rak dapur ni. Marah je kekek ni. Rak dapur terus contoh. Nak beli rak dapur. Okey, ditunjuk dalam Shopee tu gambarnya rak dapur. Baru sah. Dan apa yang kita dapat itu yang ditunjuk. Dan pula harga itu kita kenal dengan harga itu, bang kita bayar harga itu. Dan sekarang ini barang dapat, kita belum lagi bayar. Jika kita confirm, barulah duit itu dapat ke mereka. Kita buka tengok tak betul, maka kita pulangkan balik. Itu dibenarkan dalam Islam. Yang tak benar, dia kata siapa nak beli rak pinggan makuk, gambar tak tunjuk, banyak jenis ada, nasib baik dapat mana-mana, tak boleh. Pasal kita tak tahu mana kita akan dapat. Soalan seterusnya. Kita kerja di Genting, bahagian tema, taman tema. Haram tak gaji saya? Dia kerja di Genting tapi bukan bahagian jaga kasino. Dia jaga taman. Contoh buah musim. Orang nak naik buah RM15. Halal tak dalam Islam? Kita berniaga, siapa nak naik buah RM15. Halal. Jadi hukum gajinya tidak haram. Sama dengan kerja supermarket. Supermarket 3 tekak. Tekak bawah sekali bahagian makanan, ujung tu bahagian liquor, bahagian arak. Maka semua yang terlibat dengan arak haram gajinya. Tapi orang kerja yang supermarket yang sama, bahagian Pampers, halal gajinya. Kan dia tak terlibat. Walaupun syarikat yang sama, satu company namanya supermarket. Ini fatwa mufti, bukan pendapat saya. Saya tak boleh beri pendapat. Kerana yang boleh beri pendapat ahli fiqh. Dan bukan saya punya fatwa, kerana yang beri fatwa itu mufti. Kita ustaz kapung cak ayang je. Cuma tolong khabar. Jadi bahagian makeup,
Walaupun cakap bawah satu ada arak, dia bagian makeup jaga bedok-bedok. Dia tidak haram. Faham lagi? Walaupun syarikat genting itu besar, tapi orang yang terlibat dengan kasino, yang judi itu saja haram. Nah, bawah syarikat genting ada kelapa sawit. Betul tak? Dia bagian kelapa sawit, tak haram. Nah, dah saya tak seronok lah, tak seronok kerja kat lain. Mu tanya hukum tak jawab ikut seronok. Nah. Bagi saya satu petua kerja yang halal jauh dari yang haram. Kerja dengan tangan sendiri. Nah, mu tanam lada, mu tanam sawi, tanam sayur, pergi jual. Beri ke orang suruh atau pasar. Nah, atau kerja ke laut. Nah, mu beli satu tasi kedang ngai tu 70 pound. Nah, mu cari perambut 40 pound, mu cari mata kain nombor 8. Nah, mu ngai sendiri. Sekor 200 lagi. Kalau ikan kembur sekor 3 ya. Ngai sendiri sekor 200. 2 ekor hari dah. Halal tak? Halal tak? Jangan ngai dalam bubur kan. Lagi dalam laut dah contoh. Soalan seterusnya. Perempuan kafir suka pada adik laki-laki saya. Dia nak masuk Islam supaya dapat kahwin. Bolehkah macam tu? Boleh, tapi tak molek. Orang bukan Islam nak masuk Islam kerana nak kahwin dengan orang Islam. Tidak bagus, tak molek. Yang moleknya dia masuk Islam dulu. Kerana dia nak kepada agama Islam. Kemudian barulah dia bernikah. Itu molek. Faham? Sebab tu banyak dia kahwin kerana dia masuk Islam, convert, tukar agama kerana nak kahwin je. Bila bercerai, balik ke agama asal. Nampak? Jadi kalau dia nak ke kita, dia nak masuk Islam kerana nak ke kita, tak molek. Walaupun boleh jadi dia akan jadi baik. Tetapi niat dia tak betul dah. Nah, dia niat dia masuk Islam bukan kerana nak seorang perempuan atau nak seorang laki-laki. Tapi dia kerana menak pada kebenaran Islam itu sendiri. Jadi bila dia biar dia masuk Islam dulu, dan dia elok belajar agama bersungguh-sungguh, baru berkahwin. Soalan seterusnya. Wali tak mau jadi wali nikah. Jika mau dia suruh bayar. Macam mana? Ayah tak mau jadi wali. Kata nak RM1,000. Faham lagi? Ayah apa lagu ni? Macam Transformer. Dan anak tidak mahu ayah itu jadi wali sebab dia tidak semayang dan suka buat maksiat. Boleh atau tidak? Baik. Jika wali itu hilang syarat seperti wali tidak semayang atau wali minum arak atau wali berjudi, maka berpindahlah wali itu kepada tertib yang atas. Contoh, bila ayah tidak semayang, maka hendaklah diwalikan dengan toki. Ayah bagi ayah. Faham? Toki pula suka isap gang. Contohlah, jadi fasik. Faham? Tak semayang juga. Maka berpindah pada adik-beradik. Adik-beradik kecek lagi. Tak boleh jadi wali. Maka berpindah pada anak saudara. Anak saudara pun kecek lagi. Berpindah kepada bapa saudara, adik-beradik ayah. Bapa saudara ada seorang je dalam penjara kerana scam orang. Contoh, maka berpindah kepada sepupu dan tertib-tertib ni. Boleh. Soalan seterusnya. Macam mana nak tegur mak saya tak pakai tudung supaya dia pakai tudung? Kalau saya tegur berdosa tak? Tidak. Kalau dia terasa, tengok. Jika kita tegur dengan beradab, dia terasa mak kita tidak berdosa. Tapi kalau kita tegur dengan tidak beradab, dia terasa, kita berdosa. Sebab tu adab dengan ibu bapa lain, dengan kawan lain. Faham? Dengan ulama lain, dengan sama-sama pelajar lain. Dengan guru lain. Walaupun dia guru matematik, wajib
murid beradab dengan guru matematik, guru sains, guru akademik. Betul tak? Apatah lagi kalau guru-guru akhirat. Itu kena jaga. Adab dia lain-lain. Jadi tegur tetap kena tegur. Cuma bila dia itu ibu bapa kita, beradab. Kalau ayah tegur anak, dia boleh jerakah. Anak tak pakai tudung, ayah boleh jerakah. Boleh tinggi suara. Tapi kalau mak tak pakai tudung, anak nak tegur tak boleh jerakah. Kerana Allah kata wala tanharhuma. Jangan kamu jerakah, jangan kamu tengking akan dua ibu bapa. Soalan seterusnya. Duduk atas kerusi dalam masjid lepas masuk masjid. Boleh salat tahiyat tak lagi? Boleh. Dia masuk dalam masjid, dia tak boleh berdiri. Dia pun duduk atas kerusi. Jenis duduk atas kerusi. Dia pun salat tahiyat. Kalau dia tak boleh apa? Tak boleh berdiri. Tapi kalau orang yang memang boleh berdiri, faham tak? Jika dia telah duduk, maka tidak sunat lagi bagi dia sembahyang tahiyat masjid sekalipun duduk atas kerusi. Adapun dia belum duduk atas kerusi, dia nyandar je, boleh lagi tahiyat masjid. Jika ada seorang yang hidup bagai penyakit bulan Ramadan lepas hingga tidak berpuasa sepanjang Ramadan, namun sehingga hari ini penyakitnya tak sembuh. Menurut doktor, kesehatannya terjejah, tak berdaya untuk ganti. Dia pun bayarlah fidyah kerana masalah tersebut, namun cuba juga untuk ganti. Apa pandangan mengenai kes begini? Benarkah dia hanya beres dah dengan bayar fidyah? Baik. Orang ini sakit, tak boleh puasa Ramadan. Bukan saja Ramadan, tak boleh puasa. 11 bulan lagi pun dia tak boleh qada. Dia tak larat dengan sakit dia itu. Maka orang ini tidak ada qada baginya. Betul, dia hanya perlu wajib bayar fidyah. Allah sebut dalam Quran, wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang sakit, yang tidak ada sembuh, atau tua yang semakin tua, yang tidak ada kuasa berpuasa, mereka tidak wajib berpuasa, hanya wajib bayar fidyah. Faham tak? Betul? Yang wajib qada ialah penyakit dia sembuh. 1 Ramadan dia accident. 30 hari tak puasa. Lama mana dia sakit? 4 bulan. Okey. 4 bulan baru dia sihat, baru wajib qada. Ada pun penyakit yang tidak sembuh, macam kanser, penyakit benda lagi. TB. Penyakit benda panggil sarak, tak boleh bangun, lumpuh dan sebagainya. Atau tua kalau tahun ni 80, tahun depan takkan 79. Tahun depan 81. Tahun ni dah agak dah, tahun depan agak. Itu dia panggil golongan yang sudah tidak mampu berpuasa. Jadi wajib fidyah saja. Baru ni Ustaz ada jawab soalan pasal kalau imam dan sebut qom dulu sebelum makmum selesai takbir, maka tak dan berjemaah. Soalannya makmum itu perlu takbiratan semula ataupun makmum sedang, sebab dia niat makmum sedangkan tak dan. Baik. Tok imam tengah tahiyat akhir, makmum sampai. Makmum Allah, Assalamualaikum warahmatullahi, tak dan. Sepatutnya makmum dulu, Allahu Akbar, Assalamualaikum, baru dan. Tak payah takbir semula. Boleh. Cuma tidak dapat berjemaah. Teruskan semayang seorang diri. Dah disebut makmum dah, makmum tidak membatalkan semayang seorang. Contoh kita lewat bangun subuh pukul 6.45. Dia semayang seorang. Kita biasa semayang jemaah, kita sebut makmum. Kita gini makmum, sah. Allahu Akbar, semayang pada subuh makmum. Tak ada Allah Ta'ala, tak ada imam, bermengikut. Faham lagi? Soalan seterusnya. Muslimat yang tidak sempat ke masjid subuh, boleh tak dibuat tabung sedekah subuh?
Jumlah terkumpul akhir bulan, boleh dia beri duit itu dalam tabung masjid. Dia kena faham gini. Orang, setengah orang dia faham. Sedekah subuh ni dia kena subuh tu. Faham lagi? Bukan mesti sedekah subuh tu pada kita sedekah tu waktu subuh. Hadis tu menyebut pada waktu subuh turun malaikat yang akan mencatatkan pahala orang yang bersedekah. Bukan mesti sedekah pada subuh tu. Mu habis main subuh, kau lapang kat gini sedekah lah apa tak? Tapi nak khabar subuh itu turun malaikat. Cuma pandangan ulama, jika subuh tu kita sedekah dah, itu lebih baik. Faham lagi? Jadi kalau kumpulkan untuk jadikan sedekah subuh, tak ada masalah. Atas kemudahan masing-masing. Takut dia faham Dewi waktu duha tak lihat buat dia kau suruh. Faham tak? Hadis itu bukan kata letak duit waktu subuh. Turun malaikat pada waktu subuh. Ini faham baik. Malaikat tu apa? Malaikat itu kerjanya kat gigi. Siapa-siapa yang bersedekah, dia akan catat. Dah catat kiri kanan, waktu sahih dah. Ni catatan istimewa. Ada ustaz kata kalau leset bedak tebal-tebal atas dahi, masa sujud dah usah sujud. Betul ke ustaz? Jika benda itu biasa, hukumnya dikira bedak, sah. Tapi kalau kita tepek sampai jadi 3 duduk atas ni, itu bukan bedak. Itu dipanggil suatu yang menghalang. Itu maksud ustaz-ustaz ni. Jadi kalau apa ada tepek bedak sampai suku Ici? Tak ada. Tu opera Cina. Faham tak? Ataupun apa benda ni? Nak buat muka benda? Tu clown tu benda? Pennywise. Faham tak? Clown tu orang putih tu hidung merah. Serkah tu tak? Kalau bor bedak biasa kau puang, tak ada masalah lagi. Tapi kalau make up nak buat muka atu muka apa kan? Waktu perlukan lapisan yang tebal. Takut-takut waktu jadi menghalang dahi kita daripada kena lantai ketika sujud. Jadi tidak sah. Baik. Jika kita angkat jenazah dalam masjid, siapa bank mayat, adakah kita dapat pahala satu kirat juga? Ke macam mana? Baik. Siapa yang menghantar mayat ke kubur dapat satu kirat, Nabi kata. Manit tabi'aha ilal qabri palahu kiratun. Ada satu hadis hatta yudfana palahu kiratun. Barang siapa ikut mayat sampai ke kubur, satu riwayat sampai ditanam mayat itu, baginya satu kirat. Termasuk piko, jembeng ataupun buah atas bank. Tak ada kira. Kalau kubur jauh, berkat orang piko. Dah kalau kubur jauh, 11 kilo. Kau. Dalam mayat hati gerah nampak? Jadi termasuk. Cuma lebih mana susah perbuatan kita, lebih banyak pahala. Contohnya, kubur tu dekat je dengan masjid, dah mungkin kita akan dapat 100 pahala. Kubur hok ni pula naik bukit gitu. Contohnya tahu kesor tanah. Itu buat naik. Beratnya dah. Lebih banyak pahala. Boleh? Budak-budak main TikTok, biar kau ada perjalanan ke arah akhirat. Jangan lagu. TikTok tidak haram. Yang haram pengisian konten dia tu. TikTok itu mengaibkan kawan dia. Haram. Ambil gambar asatizah, lepas tu laga-lagakan dalam TikTok. Haram. Gambar orang puang, nampak aurat dan sebagainya. Haram. Tapi kalau maklumat tak haram. Dia ambil keteratan daripada berita. Contoh, waktu berita, sebagai maklumat dia buat TikTok. Harus. Dia ambil satu nasihat Ustaz Abdul Somad, satu potong nasihat yang bagus, dia buat TikTok. Harus. Kena molek, boleh pahala ke dia? Ni banyak dia buat konten untuk reaction.
Nak, dicari seorang ustaz, lepas tu dia bagus, dia kata. Bagus, ni bagus. Tu boleh pahala. Hak satu lagi, dia buh satu ustaz, buh 5 minit, lepas tu dia kondeng. Masuk pulak ni kondeng habis. Itu tak dapat bau syurga. Kerana dikira melaga-lagakan orang. Tahu tak? Ni buh ustaz ni sebelah, ustaz ni sebelah. Dia cut and paste. Ni kata gini, ni kata gini. Bawah ni akan maki hamun belaka ni. Pro kontra ni. Itu tak masuk surga. Nabi kata la yaqul jannata namam. Jenis melagakan orang tidak akan masuk dalam syurga. Betul tak? Sahih. Tak kira mu siapa pun. Lampu LED surau ini sudah tukar semua. Tukar semua dah. Terima kasih semua yang menyumbang. Dah. Soalan yang terakhir. Saya perempuan dah nak 30 dah. Belum kahwin. Tolong doalah kepada saya juga supaya dapat jodoh yang baik. Jodoh macam mana guna? Ini molek ni, JKK. Berapa dah umur? Hari tu masuk dalam atas petah tu 37 tau. Ni berapa dah? 47 dah. Pelawak. Baru 4 tahun. Baru 40 tau. 39. Molek ni. Ni ada baju kuning. Dia ni nak masuk 30 dah molek. Dia 37, 40 nak. Lari 10 tahun. Kalau hilang senang cari. Orang pula baik, rajin pula nak. Sedekah subuh pun kuat. Alhamdulillah. Orang pula ada rupa. Nusuk bawah JKK. Bunyi selalu. InsyaAllah kita doakanlah. Dari tak boh juga ni, nak kita doakan akan dapat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.